itulah perkampungan orang Penan. Majoritinya Penan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang menonton video saya. Kali ini saya nak berkongsi kepada semua berkenaan dengan perkongsian saya yang sebelum ini, iaitu mengenai tentang pengalaman yang pernah saya lalui sebelum ini semasa saya berkhidmat dengan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, yang mana saya pernah dihantar ke satu penempatan saudara baru dan saya pernah kongsi serba ringkas mengenai tentang perjalanan bagaimana saya boleh membimbing para mu'alaf yang ada di penempatan tersebut. Cuma video yang kali ini pula saya nak share mengenai tentang bagaimana keadaan kampung ataupun penempatan saudara baru yang mana saya telah pergi ke situ dan telah membimbing para mu'alaf yang ada dekat situ. Okey, jadi nama kampung yang saya pergi itu adalah Kampung Muslim, Kampung Penan Muslim, Batu 12.5. Ada juga yang mengatakan Batu 13. Okey. Jadi perkampungan ini dia terletak tidak jauh daripada bandar Bintulu lah sebenarnya. Okey, tak jauh daripada bandar Bintulu. Bintulu ni pula, kalau bagi yang tak pernah datang ke Bintulu, Bintulu terletak di Sarawak. Okey, kalau Sarawak tu semua tahu dah dekat mana kan. Okey, kita berbalik kepada penempatan saudara baru tadi, iaitu perkampungan Penan Muslim Batu 12.5 ataupun 13. Okey, perkampungan ni tadi dia kalau kita jalan, dia punya jalan daripada kalau orang yang duduk di Bintulu dia tahulah, daripada Batu 5 tu ke arah nak pergi ke Miri. Miri ni adalah salah satu bandar yang kira berjiran lah dengan bandar Bintulu. Perjalanan di antara Miri dengan Bintulu dengan Miri ni lebih kurang dalam 2.5 jam. Tapi dia ada 2 jalan. Jadi penempatan saudara baru ni dia adalah Jalan Miri Lama. Jalan Miri Lama. Jadi Jalan Miri Lama ni banyak digunakan oleh bas dan lori lah kebanyakannya. Kebanyakan kalau orang yang macam nak jalan-jalan ke Miri, dia orang banyak gunakan jalan satu lagi yang dipanggil Jalan Pesisir. Jalan Pesisir Pantai. Okey. Jadi jalan ke Miri inilah yang akan dilalui apabila kita nak pergi ke penggabungan saudara baru ni tadi. Cuma sebelum ni, waktu saya dulu berkhidmat dengan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, waktu tu jalan belum elok lagi lah. Memang dia jalan tar, cuma keadaan jalan tu memang banyak berlubang-lubang. Waktu tu disebabkan oleh lori setiap hari ulang-alik dengan bas apa semua, kenaan-kenaan berat ni, jadi jalan tu dia tak berapa tahan sangat. Akhirnya berlubang. Walaupun dah di repair, dah ditampal kan, dia still lama kelamaan dia akan berlubang balik. Okey, itu keadaan jalan nak pergi ke penggabungan saudara baru ni tadi, iaitu penggabungan Kampung Penan Muslim Batu 12 ataupun Batu 13. Okey, 12.5. Okey, jadi nak masuk kampung tu pula, dia bukannya terus kita lalu jalan tar tu tadi, kita tu akan sampai dekat kampung tu, tak. Kita kena masuk lagi dalam. Masuk lagi ke dalam. Nak masuk ke dalam tu memerlukan jalan jalan dia tak ada jalan tar lah. Memang jalan tanah kuning. Okey, kalau time hari panas, time tak hujan okey lah, alhamdulillah. Kita punya kereta yang kalau baru lepas cuci tu alhamdulillah dah bersih. Tapi kalau time hujan memang habislah. Kita punya kereta kalau time hujan memang kotor, disebabkan oleh tanah kuning kan. Kalau kena hujan faham lah macam mana keadaan dia. Okey, memang cantik kereta lepas tu. Okey, tu dari segi jalan. Jadi okey, dari segi perjalanan pula, daripada rumah saya nak pergi ke nak pergi ke pengampungan ni tadi, lebih kurang taklah lama sangat, sebab dia taklah jauh daripada bandar sebenarnya. Okey,
lebih kurang mungkin dalam 15 minit. Tapi kalau daripada bandar, betul, daripada bandar, pusat bandar Bintulu nak pergi ke situ lebih kurang setengah jam. Tapi kalau daripada rumah saya tak jauh sangat, okay? Sebab saya punya perumahan, tempat saya tinggal tu, taman tu, dia tak jauh daripada jalan Miri Lama tu. Okay, tu dia punya dari segi perjalanan jalan dan dari segi jalan dia yang tak berapa lah okey sangat. Okay? Jadi apabila dah masuk ke perkampungan tu pula, keadaan kampung dalam tu memang tak adalah rumah panjang dekat situ. Walaupun ada satu rumah panjang, masa kita nak masuk kampung tu ada satu rumah panjang dekat situ, tapi tu rumah orang Iban, rumah orang bukan Islam lah. Cuma kita kena masuk dalam lagi. Okey, dekat dalam itulah perkampungan orang Penan. Majoritinya Penan lah, dekat dalam tu asal diorang. Dia punya asal usul orang Penan, cuma ada yang berkahwin lah dengan orang Iban, berkahwin dengan orang Cina. Yang berkahwin dengan orang Cina, dia punya orang Cina tadi masuk Islam. Yang berkahwin dengan orang Iban tu masuk Islam. Jadi dekat dalam tu bukan setakat orang Penan, bangsa Penan je yang mualaf, tapi bangsa Iban, Cina pun ada sekali dalam perkampungan tu tadi. Jadi dalam cumanya perkampungan ni yang kita agak kesian sikit lah, dia punya kekurangan dia dari segi elektrik. Diorang ni banyak sambung menyambung daripada rumah ke rumah lah. Disebabkan yang saya dengar, diorang cerita disebabkan perkampungan ni belum dapat lagi status secara rasmi sebagai kampung. Jadi untuk mohon elektrik tu agak susah sikit. Kalau nak mohon persendian boleh, tapi mahal. Tapi kalau atas nama kampung mungkin dapat murah sikit lah nak mohon. Termasuklah air pun sama juga. Okay? Jadi tu keadaan kampung dekat Kampung Penan Muslim Batu 12.5 ataupun 13 ni. Dia punya keadaan kampung. Dan berbalik kepada perjalanan saya lah. Saya memang hampir setiap hari dan setiap malam saya berulang-alik ke situ mengajar diorang tentang sembahyang, tentang baca Iqra' dan macam-macam lagi lah. Perjalanan setiap malam tu lebih kurang, selama saya mengajar dekat situ, lebih kurang 3 kali saya punya tayar kereta pecah, disebabkan jalan, perjalanan nak pergi situ tu banyak lubang-lubang lah jalan, memang pecah. Tengah-tengah malam lah pecah. Tapi tak nak saya kena bawa juga sebab tepi-tepi hutan. Paksa je jalan je terus untuk sampai ke rumah. Risau juga kadang kan, takut kita punya rem tayar kereta tu boleh rosak kan. Tapi terpaksa kena jalan juga. Sebab kalau nak berhenti tak ada orang pun nak tolong dengan dah lewat pukul 10 macam tu kan. Sebab biasanya saya akan pergi sama ada sebelum maghrib ataupun lepas maghrib pergi situ. Kalau sebelum maghrib saya akan solat sekali dengan orang lah. Tapi kalau selepas maghrib tu saya akan terus ajar diorang tentang solat apa semua, baca Iqra', lepas tu solat isyak berjemaah. Habis solat isyak tu sambung lagi belajar Iqra', lepas tu baru saya balik. Lebih kurang masa tu daripada pukul 7 sampai pukul 10 malam selalunya. Time balik tu lah kadang-kadang tayar kereta pecah. Nak tak nak terpaksa jalan je secara slow-slow, perlahan-lahan balik ke rumah. Itulah sebuah ringkas yang saya boleh kongsikan mengenai tentang pengalaman saya mengajar saudara baru di penempatan diorang. Okay? Mungkin yang video akan datang saya akan share pula bagaimana proses saya mengajar diorang, pengalaman saya membimbing para mu'alaf ni. Okay, sebab mengajar mu'alaf dia tak macam mengajar orang yang memang asal Islam. Memang berbeza. Yang tu mungkin kita ni sebagai orang Islam, kita kena tahulah benda tu. Kot-kot nanti kita berhadapan dengan mu'alaf, saudara baru, kita bila dia minta ajar sikit, kita tak tahu nak ajar macam mana, ataupun kita ajar tu macam orang dia ni memang dalam Islam. Yang tu bahayalah, kita nak elakkan. Okay, semoga bermanfaat lah video yang saya kongsikan ni. Kepada yang menonton, terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe saya punya channel YouTube agar dapat lagi banyak manfaat daripada perkongsian saya, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.